Testing, testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, saya juga ada menyampaikan kepada anda semua manfaat untuk kita terus belajar. Dan sebenarnya kita tidak ada kekangan untuk kita belajar. Betul tak? Jadi kita boleh berterusan belajar. Ya, jadi nak belajar ni sebenarnya tiada kekangan. Jadi janganlah kita bagi alasan tak ada masa lah, tak ada duit lah, tak ada modal lah dan sebagainya untuk kita belajar. Sebab nak belajar ni 5 minit, 10 minit pun kita boleh belajar satu benda baru. Ya. Dan banyak daripada benda dan bahan yang kita boleh belajar sebenarnya adalah percuma sahaja melalui internet. Jadi kita tak perlu nak pergi hadir kursus, kita bayar yuran pendaftaran kursus dan sebagainya kerana maklumat yang kita nak peroleh tu sebenarnya ada dalam internet. Nak belajar buat bom nuklear pun ada dekat internet kan. Jadi tak perlu nak pergi kursus nak buat bom nuklear. Kerana dekat internet pun ada cara-cara bagaimana nak buat bom nuklear. Kalau itulah yang anda nak buat kan. Ya, tapi banyak benda lain lagi lah nak membersihkan, nak menyelenggara aircon pun ada, nak membuat ini dan itu pun ada, cara nak membaja pokok durian pun ada. Macam-macam kita ada. Jadi sekarang saya ingin anda untuk mengambil masa selama 10 minit. Masa sekarang 2.35. Saya bagi masa hingga 2.45, 10 minit sahaja untuk anda pergi ke Google. Pergi ke Google dan buat carian satu aktiviti atau satu kerja ataupun satu ilmu yang anda sebelum ini tidak ada. Tidak ada kemahiran sesuatu, membuat sesuatu, tidak ada ilmu membuat sesuatu, maka saya minta dalam 10 minit ni pergi ke Google dan belajarlah. Ya, pergi ke Google dan belajarlah. Nanti kita boleh bercerita kosong santai seperti ini ya untuk anda berkongsi apakah yang anda dah belajar dalam masa 10 minit yang saya beri ni, okey? Jangan belajar yang terlalu rumit ya. Belajar satu yang anda boleh capai dalam masa 10 minit sahaja. Okey? Boleh pergi ke Google dan mencarinya. 10 minit sehingga jam 2.45. Jadi saya dah jadikan co-host. Boleh dah. Kita dengar perkongsian daripada Safawi. Lepas tu peserta yang ada, contohnya Krongman ataupun nanti kalau Ronaldo dan juga Dr. nanti saya nak awak menunjukkan keterujaan anda dan sungguh-sungguh nak belajar. Jadi kalau kita teruja dan kita sungguh-sungguh nak belajar, kita pun akan banyak bertanya. Jadi saya tak naklah saya je yang bertanya kan. Anda juga perlu menunjukkan keterujaan anda atas perkara yang dikongsi dengan cara anda memberi perhatian dan juga banyak bertanya. Share screen sebenarnya bagus ni sebabnya kalau kita sendiri nak menulis, nak melukis pun boleh je macam mana caranya kejap Sebenarnya dia host je kan yang boleh ni guna ni. Yelah. Betul. Jadi lah. Kalau nak share gambar tu macam mana? Kalau nak share gambar? Ada dua. Satu, bila share screen. Bila share screen, anda boleh pilih daripada aplikasi yang dah ada ni. Mungkin gambarnya dah ada kat situ. Ataupun anda boleh memilih file. Nampak? Basic Advanced Files. Nampak? Files. Basic Advanced Files. Masuk kat share screen. Okey, masuk kat mula-mula kita okey. Klik dulu gambar tu. Sebelum share kita klik dulu. Okey.
Dah ada dah? Lepas tu bila kita share screen, nampak tak gambar tu? This PC, iPhone, iPad, advanced files. Ada tak screen gambar tu? Hmm. Jadi bila awak tekan screen gambar tu, lepas tu tekan share. Select, lepas tu share. Gambar tu akan keluar. Kita cuba. Kalau macam ni dah share kan, semua orang boleh nampak je. Kita nampak keluar sign Samdabi tu, nampak tu. Boleh juga. Cubalah. Ya. Tapi saya lagi suka. Saya dah siap-siap klik gambar tu, jadi gambar tu dah keluar dah. Lepas tu saya share screen saja. Screen gambar tu, tak payah nak pilih file. Okey, boleh mula? Sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus. Hari ni saya nak kongsi sikit tentang kenapa kalau setiap orang setiap kat rumah ada kipas ceiling yang ada remote yang lebih daripada 3 ke 4 tahun, kita akan mengalami masalah. Satu, kipas tu tak laju lah. Dengan dia punya pusingan tu tak laju. Satu lagi ada bunyi humming, bunyi berdengung. Berdengung. Okey. Salah satu punca dia keadaan kapasitor. Saya pernah Google dekat internet apakah masalah kipas ni berdengung dengan tak laju. Satu mestilah kena bersihkan dulu lah, sebab selalu dengan berabuk kan dia punya blade tu. Blade tu kalau kita dah cuci juga tapi still ada humming dengan tak laju. Salah satunya adalah kapasitor lah. Saya pernah Google dekat internet. Ada satu website ni dia cakap suruh tukar kapasitor. Hanya satu kapasitor saja. So kapasitor saya tengok dia warna color kuning. Saya pernah tukar. Cuba tunjuk kapasitor dia. Mana Kalau nak Google kat sini boleh, awak boleh share screen Google dan lepas tu awak apa-apa yang awak tunjuk dekat Google tu akan keluar juga pada skrin kami. Cara menukar kipas ceiling. Dulu saya pernah tukar yang ni, yang warna kuning ni. Berat. Okey, ni kipas yang 5 blade lah. Okey, kipas 5 blade. Okey. So saya follow ni ke bahagian sensor skru dia kat depan 4 tu. So yang ni 3, lepas tu tanggalkan. Okey, ni dia punya kapasitor 3. So hitam 4 segi tu kapasitor. Mula-mula saya tak tahu yang 3 ni kapasitor. Sebab dekat dia punya instruction tu hanya tukar ini saja, ni color kuning ni. Kuning ni letak dia dekat sini. Dekat sini. Saya hanya tukar ini saja. Okey. Yang color kuning lah. Yang ni. Tu dia punya bacaan pun samalah. Ada punya bacaan dia. Mikrofarad dia. Lepas tu saya solder, cabut dia punya timah dia dan
Ni kedudukan dia punya tu lah yang tadi, yang hitam ni. Okey. Ni tempat dia punya dekat bot tu. So, saya tukar. Yang awak tukar dengan yang warna kuning lah. Yang warna kuning lah. Tapi dia punya bacaan tu samalah kapasitor tu. So, saya tukar, saya solder balik. And then siap. Saya pasang balik. Tapi dia punya problem dia, humming tu still sama. Ada bunyi humming dengan kelajuan tu sama je. Jadi tak ada perubahan lah. Ada perubahan. Saya pun pelik juga. Sebab dekat Google dia cakap, okey, dekat ni saya tukar ni. Okey. Selang berapa bulan, saya pun dah cakap, tak betul lah ni. Sama je tukar kapasitor pun sama je, tak laju juga. Okey, selang 2 bulan tu, kawan saya ada post dekat Facebook. Dekat Facebook lah dia cakap benda yang sama, kipas yang sama, 4 blade, brand yang sama. Dia telah tukar pada 3 yang tadi lah, kapasitor yang 3 besar ni. Dia beli dekat Shopee punya barang tu. Siapa yang bagi cadangan ni? Saya tak sure. Mungkin dia punya skill tukar kapasitor yang 3 ni lah. Saya pun tanya juga. Siapa yang bagi cadangan apa? Siapa yang bagi cadangan nak tukar 3 kapasitor ni? Yang ni kawan saya yang buat. Dia dah buat eksperimen. Berjaya. Lepas tu saya tanyalah, saya minta share, berhasil ke buat ni? Okey, saya cakap ada humming tak? So far tak ada humming. Saya tak percaya. Saya minta dia punya video. Tapi memang betul lah, kipas tu laju, lepas tu bunyi humming tu tak ada. Bunyi humming tu tidak ada ya? Okey. So saya tanya apa yang kau tukar? Jika tukar yang 3 ni lah. 3 ni lah, ni dengan ni. So yang kecil tu, yang tu tak payah sebenarnya. Dia cakap yang 3 ni. So saya dalam ya? Ada 4 kapasitor. Ya. Awak tukar yang kecil tu saya tak perlu. Jadi tukar yang besar ni lah, yang 3. Dia punya nak tukar pun sama jugalah. Buka dulu, lepas tu kena solder daripada belakang ni. Pakai guna solder ni. And then saka dari belakang ni, sudut dia punya timah. Lepas tu cabut. Lepas tu solder balik dari kaki dia tu lah. Lepas tu pasang balik. Dah hasilnya? Hasil. Tapi yang ni saya tak cuba lagi kat rumah. Saya akan cuba secepat dalam 2-3 hari nantilah. Saya nak try cuba berhasil ke tak. Tapi saya tengok dia punya video semua tu memang betul lah. Cakap jangan tukar yang kecil tu, tukar yang besar 3 tu. Alah, tukar yang kecil tu arahan tu salah lah. Tapi dia kalau dekat, mungkin saya fikir mungkin setiap kipas tu ada macam-macam penyakit. Mungkin tu yang dekat gambar ni, mungkin tukar yang kecil tu dah okey. Tak ada masalah. Mungkin penyakit yang dekat rumah saya ni, kena tukar 3 ni. Saya kena try and error jugalah yang 3 ni, kena tukar juga. Okey, bagus tu. Jadi sekarang kita tahulah kalau masalah tu kita janganlah tukar fan pula kan. Mungkin hanya masalah kecil kapasitor kan. Sebab kos dia pun murah je, tak sampai RM20 pun kapasitor tu. Cuma cara nak pasang tu kecil sikit lah. Yang tak ada kemahiran tu memang susah sikit lah. Dan siapa yang pernah guna soldering iron, dia tahulah nak buka dan tinggal pasang kan. Betul. Okey. Bagus tu. Ni kita tahulah. Jadi masalahnya adalah bukan masalah blade dia berat lah, kotor lah, apalah. Sebab bila kita dah bersihkan blade tu, dah tak berabuk dah, masih lagi humming dan juga perlahan kan. Jadi ini masalah instrumen kat dalam tu peralatan kat dalamnya. Okey. Bagus. Jadi tahniah kepada Safawi, bukan hanya anda telah berkongsi, tapi anda juga telah belajar cara bagaimana untuk
berkongsi menggunakan Zoom. Kan kalau sebelum ni Share screen lah. jadi dah pernah buat lah, bukannya nak kata pandai dan mahir, tetapi daripada tiada pengalaman, sudah ada pengalaman untuk membuat satu pembentangan ringkas menggunakan Zoom. Itu yang kita nak kan. Ya, lepas tu Safawi juga telah banyak menjawab soalan-soalan daripada saya ya. Jadi tadi Kuamen pun ada kan? Kuamen dengar tak Kuamen? Dengar. Kuamen tak ada ke apa-apa soalan untuk Safawi? Hentam je lah, tanya je lah. Rupa kipas rumah saya okey lagi, so tak banyak tanya kot. Tanya. Yang baru kan, tipe baru kan. Oh, rumah baru. Okey. Orang katalah kipas cap KDK ni tahan 30 tahun. Jadi saya pun hairan juga sebab anda tunjuk ni contoh kipas KDK kan. KDK tu agak baru lah, kalau remote tu bukanlah kipas 30 tahun kan. Mungkin KDK yang pakai regulator tu itu mungkin tahan. Yang regulator tu kat rumah saya tu dah 30 tahun dah, sampai kuning dah blade dia. 3 blade tu. Yang 3 blade. 3 blade dan blade dia blade besi lah, bukan blade plastik. Blade besi tu. Okay. 30 tahun KDK. Okay. Jadi seterusnya Kuangman nak berkongsi apa-apa Kuangman? Okay, saya just nak kongsi macam sekarang musim PKP. Musim COVID? Musim COVID ni kan. Okay, duduk rumah daripada tak ada apa sangat, saya ingat macam nak buat hiasan pokok. Cara nak tut, orang cakap apa, cantuman. Buat cantuman pokok, okay boleh? Baru nak belajar lah, tapi tak tahu jadi ke tidak. Okay. Ada gambar tak Kuangman? Saya tak boleh nak share lah sebab saya bukan host. Boleh tukar tak host Captain Jack? Kita nak tahu juga tut tu macam mana, saya pun tak tahu. Saya tukar jadi host, jadi co-host ya. Okay Kuangman, you're on. Awak co-host. Okay, nampak? Wah, okey. Baru semangat sikit aku nak tanya. Okay. Ini antara alatan lah. Alatan yang akan digunakan sepatutnya. Contoh macam pisau. Gunting ni dengan petik kuku tu saya tak berapa pasti sebenarnya. Cuma biasa yang saya try guna pisau dengan tu yang potong pokok tu, yang kuning ni. Kata panggil lah. Kata. Betul. Itu antara alatan dia lah. Lepas tu, saya pergi yang next pula. Okay, teruskan. Kejap ya. Boleh. Tak prepare tak apa. Dia. Mana Kuangman? Okay, nampak? Right. Okay. Ini item yang kedua lah setelah kita proses. Macam dalam gambar ni yang saya belajar. Okay, bahagian yang kita nak cantum tu, okay, kita perlu keratkan dua-dua bahagian. Maksudnya tapi jangan kerat habis lah. Maksudnya kerat separuh-separuh. Okay, boleh nampak kan? Boleh. Okay. Kiri kanan perlu dikerat. Okay, nanti bahagian ketiga lah, bahagian cantuman ya. Bahagian yang perlu kita cantum tu kita kena belahkan dua. Okay, kita belahkan dua untuk memudahkan bahagian yang pertama tadi untuk dicantumkan. Okay, setelah dicantumkan, kita perlu ikatkan dahulu bahagian cantuman itu untuk mengelakkan ada sebarang jaketan ke, macam bahagian, nak elakkan bahagian tu kering lah sebenarnya. Okay. Setelah itu kita perlu, ini bahagian yang tu lah. Sekejap, ini dah hilang lah.
Sebab tu ada satu lagi tadi. Kita perlu tutupkan dulu bahagian ni. Tutup, okey. Kita perlu tutupkan jadi macam ni. Yang ni bahagian ni. Kita perlu tutup jadi bahagian macam ni. Tutup dengan apa? Plastik tu? Plastik yang kita buat aiskrim tu. Aiskrim Malaysia. Okey. Tapi nasib-nasib lah. Saya pernah cuba tapi tak menjadi. Mati pula cantuman tu. Saya pun pelik juga. Macam tu tutup tak bernafas lah dia kan? Tak, memang. Kalau untuk ni memang tak bernafas. Sebab dia nak elakkan apa ni, tak silap saya nak elakkan bahagian cantuman tu dijangkiti sebenarnya. Oh. Dia nak elakkan lah. Ni contohlah satu pokok kita boleh cantumkan beberapa color lah sebenarnya. Macam satu pokok tu, pokok asal lah contoh warna merah, kita boleh cantumkan color pink, putih, kuning, tak kisahlah. Komen, pokok ni, pokok bunga kertas bunga kertas saja. Right. Untuk pokok-pokok lain boleh tu, tapi dia ada cara-cara dia sendirilah. So ada tak hasil dia yang gambar yang dah siap tut tu, warna yang bunga kertas yang warna-warni tu? Kat rumah saya belum ada lagi lah. Belum buat lagi. Gambar ni ada? Gambar ni ada? Gambar ni hasilnya macam ni lah hasilnya. Oh. Satu pokok kita boleh dapat 2-3 color. Dia yang ori dia satu color dia? Yang ori dia satu color je. Inilah antara yang saya tengah nak belajar lah sekarang ni. Oh, jadi asalnya pokok tu berbunga putih. Satu color saja. Warna putih. Lepas tu kita ambil ranting daripada pokok yang berbunga merah. Betul. Jadi dahan tu akan keluar pula warna merah lah. Jadi betul. Dan kita bercantum lah color-color tu semua nanti. Oh, itu sebenarnya. Jadi hanya untuk cantuman bunga kertas jangan cantum dengan bunga lain lah. Tak boleh bunga lain tak boleh. Tak boleh. Memang tak kena cantum dengan lain. Kan keluar lain kan. Boleh lah kan. Tapi saya rekod kan tak boleh, dia pokok asal je. Contoh bunga kertas saja. Oh, bunga kertas dengan bunga kertas saja, dia tak boleh. Betul. Bunga lainnya tak boleh, contohnya bunga kertas kita campur dengan melati ke apa. No, tak pernah nampak lagi. Awak mungkin boleh eksperimen kot, nanti tengoklah boleh berjadi ke tak kan. Nak eksperimen macam mana, saya ni pun tak menjadi lagi ni. Kenapa tak menjadi? Tak tahulah, pokok dia mati kot. Mungkin panas kot. Mungkin dia bahagian cantuman tu dia kering. So bila dia kering, bahagian cantuman tu mungkin tak menjadi katanya. Bukan ke bahagian cantuman tu dibalut dengan plastik dan dalam plastik tu ada tanah. Tak ada tanah. Yang ada tanah tu tak silap saya itu cantuman untuk pokok buah-buahan. Bunga kertas tak perlu. Pokok buah-buahan. Betul. Oh, itu buah-buahan. Jadi yang itu dia orang dah ikat dah, tapi betul. Untuk bunga kertas ni tak perlu tanah-tanah semua. Cuma plastik aja kita betul. Kita ikat kelilingnya kan. Okey, faham dah. Jadi harapnya berjaya lah ya, dan nanti bolehlah menunjukkan hasil kepada kita ya. InsyaAllah. Jadi bagus cara penyampaian tadi, gunakan gambar-gambar ni amat jelas sekali. Kita faham cara-caranya untuk buat tut ya. Jadi kalau kita dah ada pengalaman untuk membuat pembintangan, berkongsi sesuatu macam tadi. Jadi lain kali pula kalau ada orang tanya macam mana lah nak servis aircon lah, macam mana nak bagi bumbung lah, macam mana nak proses invoice lah, nak tulis invoice lah, sediakan invoice dan sebagainya, maka boleh menggunakan teknik yang sama untuk kita menerangkan ya. Dan selain daripada itu, kita juga dah melalui aktiviti ini, kita juga menggunakan masa yang singkat untuk kita belajar satu ilmu yang baru. Jadi tak perlulah kita nak yang agak lama belajar. 10 minit pun
Panas. Okey. Dato' Rosyam, Assalamualaikum. Salam. Dato' Rosyam, apa khabar? Baik. Okey, jadi sementara Dato' Rosyam sibuk kerja ayam, sembelih ayam dan memperagakan ayam dekat store. Kan? Jadi rakan kita Safawi dan juga Keluangman telah berkongsi apa yang mereka dah belajar. Jadi mereka telah berkongsi. Jadi kita berkongsi itu satu nak menyampaikan maklumat dan juga ilmu. Tetapi yang keduanya, matlamat keduanya adalah supaya kita sendiri menimba pengalaman berkongsi dengan menggunakan Zoom. Jadi bila kita ada pengalaman ni, jadi kali tiba-tiba ni Cik Sairi cakap, oh boleh tak tunjuk, boleh tak kongsi. Jadi tak ada, minta maaf lah bos, saya tak pernah lah nak berkongsi apa-apa gunakan Zoom. Jadi tak boleh bagi alasan tu sebab kita dah belajar melalui pengalaman untuk berkongsi hari ini. Jadi kepada siapa ni, Dato' Rosyam, pertama sebelum mula saya ingin menjadikan Dato' Rosyam sebagai co-host. Mana ni? Okey. Saya nak jadikan Keluangman Dato' Rosyam sebagai co-host. Okey, jadi bila dah jadi co-host ni, maka Dato' Rosyam boleh menggunakan fungsi share screen untuk berkongsi gambar, berkongsi video, berkongsi file Excel, Microsoft Word, PowerPoint dan sebagainya. Nak berkongsi gambar pun boleh. Jadi guna fungsi share screen yang warna hijau tu. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak, Dato' Rosyam? Dato' Rosyam nampak ke tidak? Yang warna hijau tu? Sekejap. Ada share screen. Masih apa-apa ya. Okey, kalau nak guna Saya white. tak dengar apa Cik cakap. Tergelar timbul. Oh, tenggelam timbul. Itulah masalahnya. Jadi kalau tak faham, saya jelaskan sekali lagi. Jadi tiba gilirannya Dato' Rosyam untuk berkongsi satu maklumat, satu ilmu yang baru dipelajari. Jadi saya telah menjadikan Dato' Rosyam sebagai co-host. Bila menjadi co-host, jadi Dato' Rosyam juga boleh menggunakan fungsi share screen untuk berkongsi apa sahaja. Sebagai sokongan kepada pembentangan Dato' Rosyam. Contohnya Safawi ada tunjuk website tadi. Cara nak menukar kapasitor. Lepas tu pula Keluangman tadi dia menggunakan gambar-gambar. Dia menunjuk kami banyak gambar tadi, cara bagaimana untuk dia dipanggil tote buat tote kepada pokok bunga kertas. Jadi sekarang ni tiba masanya untuk Dato' Rosyam. Dato' Rosyam pula tak ada, hilang balik. Okey, baru bercakap dah hilang dah. Okey, bagaimana pula dengan Ronaldo? Oi, Ronaldo, are you there? Ronaldo, are you there? Ronaldo kerja motor. Tengah apa motor? Okey, tak apa. Ronaldo start motor terbang nak motor tu. Tak motor terbang. Okey. Jadi fahami kembali. Jadi Dato' Rosyam, saya jadikan Dato' Rosyam co-host. Okey, jadi bila co-host ni Dato' Rosyam boleh menggunakan fungsi share screen untuk berkongsi apa saja, berkongsi gambar, PDF, Word dan juga website. Sama Safawi tadi jadi kita belajar menggunakan kaedah pembentangan gunakan Zoom. Okey. Boleh terus Dato' Rosyam? Apa yang Dato' Rosyam nak kongsi hari ini? Susah juga. Hello. Dengar Dato' Rosyam. Saya
Clear. Teruskan. Masalah juga kekangan teknologi ni. Tak boleh Dr. Syam, tak boleh Slow. Tak boleh lah. Slow sangat line saya ni. Line awak slow, okey. Tak payah on video. Tak Dia apa. Macam tu je. cakap je. Okay, cakap. Dia cakap je lah. Tak payah share pakai tu. Lagi teruk saya rasa. Okay, cakap. Dah dia keluar apa benda pula ni. Okey. Setiap kereta ada aircon. Dengar tak ni? Teruskan. Okey, aircon. Kereta apa ni? Kereta apa? Apa kan? Sakut-sakut. Gambar sakut-sakut. Macam cakap dengan orang pekak. Aduh, letih betul. Macam cakap pakai WhatsApp. Kereta apa ni sekarang ni? Cakap pakai WhatsApp. Lambat sangat orang tu sana dengar, lepas tu orang tu nak menjawab lambat. Aduh, pedak betul lah. Awak duduk mana ni? Tak clear ni. Kat mana kawasan ni? Jalan kebun. Dalam kebun. Dalam kebun Syalam. Ya. Oh, ni dekat dengan apa sungai apa itu yang pilihan raya tu Pilihan raya kecil. Entahlah, sungai apa saya tak tahu. Okey, tak apalah, teruskanlah. Okey, Jalan Kebun T. Okey, setiap kereta dia ada aircon. Okey, betul? So dalam dashboard tu ada blower macam ada blower kipas tu. Bila kereta kita aircon tak sejuk, dulu saya pernah kereta saya aircon tak sejuk. Jadi saya Google lah, saya cari macam mana untuk buat sendiri untuk sejukkan aircon daripada selain daripada tambah gas. Rupa-rupanya dalam aircon kereta kita tu ada kipas bawah dashboard tu, kipas blower yang dah kotor. Blower. Blower bulat tu. Kipas tu kotor. Ya, blower bulat tu. Ke filter blower tu yang kotor? Filter kot. Macam mana Datuk Rosyam? Tengok Google kat mana ni Datuk Rosyam ni? Halo. Teruk juga Datuk Rosyam. Area dekat Jalan Kebun T ni. Okey, jadi maksudnya ada kekangan ni tak boleh Okey, jadi macam mana? Datuk Rosyam, okey ke? Datuk Rosyam okey ke? Datuk Rosyam okey? Tengok WhatsApp. Saya ada WhatsApp. Tengok WhatsApp. Wow, okey. Tengok tu. Muka Nazar pun dah teruk sangkut macam tu. Suara pun tak dengar ni. Dan muka aku dengan misai aku macam tu okey. Teruskanlah yang lain. Teruskan, langsung tak boleh. Tak jadi apa ni. Langsung tak boleh. Okey, saya off video dulu. Saya off video, Safawi off video. Off video, okey. Boleh, cuba. Okey. Dalam kereta tu, dalam bawah dashboard tu ada blower. Okey, betul. Bila ada blower tu yang biasa kalau kita tak perasan dia berabuk, dia kotor. Blower tu kita boleh buka dan cuci sendiri. Selain daripada filter, benda tu pun sama. Filter pun salah satunya juga. Kita boleh buka sendiri bawah dashboard tu kan. Oh. Saya nak kongsi gambar pun tak boleh sekarang ni. Okey, tak apa. Boleh buka WhatsApp group.
Kalau orang boleh buka YouTube macam tu, boleh bulat. Okey. Jadi tak apa. Jadi gambar boleh kongsi kat situ. Dekat kita punya group tu Kongsikan. Cuba kita nak tengok. Cuba kongsi je. Okey, cuba kongsi dekat group kita gambar blower tu. Nak tengok gambar blower tu. Sekejap. Buka Google pun tak lepas ni. Oh, okey. Bandwidth terlalu perlahan ya. Okey, tak apa. Kemudian lah ya. Kemudian ya. Jadi maksudnya kita tak perlu pergi ke kedai bawa kereta untuk repair aircon tu kalau tak sejuk, kerana kita membaiki dengan cara kita mencuci blower tu ya. Ya, betul. Macam aircon rumah jugalah dia punya konsep dia kan, filter dia. Aircon rumah tu yang penapis tu kan? Macam aircon rumah tu penapis, macam dalam aircon kereta tu dia ada filter dengan blower tu kan. Jadi dua benda. Aircon rumah pun rasanya ada filter dengan blower juga dalam. Sama je dia punya konsep dia tu. Aku tak tahulah aircon rumah tu. Biasa aircon rumah aku cuci dia punya filter tu je. Betul? Jadi blower tu dia macam blade kipas lah kan. Jadi kalau kotor berat lah ya. Ya, betul. Okey. Jadi terima kasih kerana berkongsi. Cuma tak dapatlah nak berlatih menggunakan fungsi share screen pada Zoom ini kerana ada masalah bandwidth ya ataupun line internet di jalan kebun. Kawasan rumah saya. Ya, kawasan rumah Tok Syam ada masalah Okay, macam mana? Kita teruskan je lah kan. Okay, Ronaldo baru bagi mesej dia nak pergi uruskan kereta bini dia kena langgar. Okey. Jadi kita doakan semoga urusannya mudahlah dipermudahkan. Jadi insyaAllah kereta je lah, tak ada apa-apa lah. Saya rasa mesejnya tak adalah kata bini dia cedera ke apa ke ya. Kena langgar. Mungkin hampir dengan kawasan kita juga. Okey. Jadi tadi kita dah berkongsi. Kita dah berkongsi menggunakan bahasa Melayu. Kan? Jadi kita dah berkongsi menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana dengan Safawi? Safawi nak cuba berkongsi. Kali ini cuba berkongsi pula dalam bahasa Inggeris. Ini cabaran kepada Safawi. Hentam saja. Gelak cuba. Okey, cuba. Tak dengar. Same knowledge lah. Knowledge sharing. Okey, cubalah dalam bahasa Inggeris. 80% bahasa Inggeris, 20% bahasa Melayu. Tadi 80% bahasa Melayu, 20% bahasa Inggeris. Kata balikkan pula. Okay, firstly, I want to share how to change the capacitor. Same Ken? How to repair? How to replace capacitor and replace tu is the solution. The problem is how to repair. How to change. Sorry, how? How to repair ceiling fan. How to repair to ceiling fan. Masalah ialah ceiling fan kan. Jadi how to repair ceiling fan. Kalau tak ada masalah ceiling fan, tak perlulah nak tukar capacitor. Okay? Okay. Teruskan. Firstly, jika ceiling fan lambat dan juga berbunyi, dalam bahasa Inggeris macam mana? If the ceiling fan slowly and not
sound humming. Make humming sound. Okay, good. Firstly, you can check the blade. Is habuk. Dirty. The blade is dirty or not. And then, Jika blade itu kotor, if the blade dirty, you can clean the blade, and then after you clean, test on the fan, and then if the fan still slowly still turn turn slowly, okay, you can check the make capacity and make humming sound. Make humming sound. Okay. Firstly, you can open the fan. Gunalah share screen. Use the screen. You're the co-host. Wait, ada pun. Awak kan co-host. So this is the fan. Okay, I draw first. This is the fan, okay? Okay, the fan we call remote fan. Remote fan is 5 blade. 5 blade remote fan, okay. Okay. Very beautiful, okay. Okay. Wow. After you turn on the fan, and then after you turn on the fan, and then you look still slowly, you can open the pot ceiling, the pot fan. The pot fan, the cover. The real pot fan is here. Okay, alright. Okay. And then you open the, I think, 5 screw at the bottom fan. Cover. The cover fan, and then after you open the cover, you can see the board, and then capacitor. The board, I think, got 4 capacitor. Why don't you draw bigger diagram? This is okay. Erase this and draw a bigger diagram. Erase this, draw a bigger diagram. Okay. Diagram? Betul lah, buatlah besar sikit. Yang bulat tu. Wait. Open the cap, you will see panel like this. Draw. This one draw. Draw. Okay. Itu straight line. Bulat. Itu line. Besar lagi. Okay. And then you can look the 4 capacitor. You can look. See. You can see the 4 capacitor at the belum lagi bang, lambat lagi. board. Okay. Itu dia pakai port ke atau dia pakai Motherboard. Motherboard. Okay. At the motherboard. Okay. Okay. You can see the 3 big capacitor. And then you can buy the capacitor in Shopee. The price around below RM20. Below 20 capacitor or for all capacitor? For all capacitor, it's very cheap. Oh, okay. For all. The capacitor color is red and maroon. Red and maroon. Red or maroon. Okay, and then how to open the capacitor is you can use the solder and sucker,
at the timah apa timah? Okay. Panggil apa timah. Apa dia panggil? Soldering iron. No, bukan soldering iron. Soldering board. Soldering board. Bukan. Soldering wire. Soldering wire. Okay, use the soldering wire. And then after you open the old one capacitor, you put a new one capacitor. Okay, bukan open. Buka. Dia remove, menanggalkan. Remove after you remove the old capacitor, and then put a new capacitor, and then soldering back use the soldering wire. Soldering what? Wire. And then after finish, put back the motherboard at this one at the near the fan, and put the cover back and screw back the screw. 5 screw. Okay. After that, turn on the switch and then use the remote. And then on lah the fan. On the fan lah. The fan, okay. That's all. That's all. Okay, very good. Bagus. Hentam saja. Ya, bagus. Ada beberapa kataan kau belajar tadi lah. Contohnya replace, ataupun remove, soldering wire. Satu soldering wire. Kan? Soldering apa tu panggil? Bukan soldering gun, apa dia panggil ya? Soldering board. Bukan board yang dia punya ada yang panas tu. Solder, saka Mana kawan? Solder. Okay, solder ya, iron. Banyak aku ni. Soldering iron. Yang apa tu timah tu dipanggil soldering wire. Pasal rupa macam wire kan? Okay, jadi tahniah hentam saja. Lama-lama pandailah kita ya. Okay, sekarang ni Keluangman pula. Keluangman, you want try? Are you there, Keluangman? Ataupun Datuk Rosham, you want to try, Datuk Rosham? Datuk Rosham, you want to try? Blower aircon car. How to clean blower aircon car? Yes, I'm there. Now try to teach us in English. Okay. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you today? Fine. Yeah. How are you coaching the Safawi? Hey, okay. Have you found any girls in Portugal, Safawi? Hey. Back to the topic. Okay. My wife is near. Your wife is near. Oh. You know. Okay, back to the topic. Okay. Alright, Dato' Rosham, stick to the topic. First one. Okay, I straight to the forward. Straightforward. The first one. If you have a car. Is first. If you face problem, jika menghadapi masalah, if you face problem. Is you face a problem. Betul. Sangkut-sangkut. Tak apa. If
If you face the problem. If you face the problem. Okay, apa lagi? Problem apa tu? Car aircon. Car aircon not cool. Yes. You must service blower. Okay. So you must service. Must ni wajib ataupun mesti. Patut adalah should. Should, patut. Awak patut servis aircon. You should. You should service your blower. Betul. Okay, betul. Terus. Betul. So first one you want service your one. Please open your dashboard and then you can see bawah apa bawah? I think not open the dashboard. Open the cover at the co-pilot driver. Open the ni lah apa tu? Drawer. Compartment. Compartment drawer. Dia panggil compartment drawer. Open the compartment drawer and then you can see the filter and then macam mana nak bawa keluar blower tu? Okay. Remove the filter. Remove your filter first. Then you can see the blower and you take a screwdriver and you remove the screw. Open the screw. Remove the screw. Remove screw. Screw. Dia dekat chat box. Itu dia dah. Can wash the blower. Wash with soap you mean? Basuh. Yalah, wash with water and soap. Water is soap. Water and soap. Malulah kan anak. Wash with water and soap. Wash or blow with air. Which one? Apa tu tadi? You apa? Sangkut lah. Do you wash with water? Do you wash with water? Tanya kau Ya, betul. Yes. Water. Remove the screw. You should wash with water. Lepas tu keringkan dia. Dry. Dry. Filter. Dry the filter, keringkan filter. Dry the filter. Okay. And then you can apa dia pasang balik? Dry the filter. Dah ada pula dia. Hilang. Ya terus. Dry the filter and fix. Pasang balik. Fix. Back. Okay, aku type untuk kau tu. Nampak? Mana? Sekejap, saya buka.
dry the filter and fix back the blower. Betul. Fix back the blower. Okay, one more. If One more. kalau aircon masih panas, if your aircon If your aircon is is still hot, it is hot, you must change your car. filter. Change your car. Change your car. Change your car. Tak tahu apa. Take the car to the mechanic. Take the car. If your aircon is still hot, take the car to the mechanic. If your aircon is hot, yes, take should change. the car to a mechanic. If the car is hot, macam tu. If the car is hot, Betul. Car to the mechanic. Okay, bagus. Terbaiklah. Okay. Keluang Man, ada tak kat situ? Keluang Man, are you there? Keluang Man, are you there? Keluang Man? Yes, Why I'm here. Keluang Man? Oh, are you Yeah. Okay. coffee and keropok leko? Kau boleh kau? Okay, Keluang Man. We want to hear you present in English. Oh no. Hentam saja. Okay. Jangan malulah. Hentam saja. I'm shy. Don't be shy. Okay. Okay, today I want to share about how to pruning. How to what? Pruning bahasa pruning pula. How to listing. How to listing Bougainvillea. Dia bukan listing. Apa tu? Pakai grafting. Grafting eh? Graft. Graf tu apa cantuman? Cantum Graf Graf. Bougainvillea plan. Bougainvillea. Ya. Bougainvillea kot. Hitam je. Mana Betul. Okay. Wait I share about the picture. Okay. Share. Share picture. Okay. Everybody can see picture? Yeah, we can see. Hello. Okay. For apa grafting adik? Apa? Pruning. Pruning cantas. Pruning kau potong, kau cantas. Yang sambung kau grafting. Grafting. Okay. From the picture you can see the accessory for grafting Bougainvillea. Okay, I only use accessory like knife and pruning. Yang pruning tu apa? Pruning shape eh? Oi, bukan knife. Knife. Apa tu? Knife. Knife lah. Knife. Sorry. Kau tengok tu Dato' Roshan pun gelakkan kau. Kan? Knife, bukan knife. Salah. Knife. So knife. Knife, bukan knife ya, knife. Knife.
Pisau pun tak tahu knife tu apa. Aduh. No, I only know blade. K. Knife, bukan knife. Knife. Bukan. Knife. Ada, saya saja je. Aduh. Okey. Ya, kita pergi gambar seterusnya. Okay. Sekejap. Next picture. Next picture, kejap. Where is the flowers? Kepek kuku dalam bahasa Inggeris apa? Ketik. Kepek kuku dalam bahasa Inggeris, Nep. Apa benda kepek kuku dalam bahasa Inggeris? Nail clipper. Nail clipper? I don't know lah. Nail. Nail clipper. Macam clipper ya. Nail clipper. Nail okey. clipper. Dr. Rosham. 30 tahun baru tahu nail clipper. Kau. Dr. Rosham, where my nail clipper? Ha? Nail. Okay, what is the picture? Please story. Okay, from the picture you can see ni apa ni? Pokok ni apa nak cakap? Bougainvillea. Bogen Pokok branch. Cawangan. Cawangan itu branch tu cawangan. Ranting. Branch. Ranting. Okay. Branch. Okay. From the picture you must cut both side of apa ni? The branch. The branch, and then another side for Bougainvillea. Dah lupa dah. Aku ambil projek ni. Cakaplah the tree atau the plant, okay? Tree boleh ya? Saya belantar ya? The Boleh, bahasa je. Okay, Bougainvillea tree. Okay, for the on the other side you must cut 50%. Don't you cut all for cantuman apa dah lupa boleh grafting. Grafting. Okay, after you grafting the both side, you must cover the area. Itu belum. Itu apabila awak mencantum, okay, after you attach. Comment after you attach. After you join. Join pun boleh juga. After you join the two branches. Attach. After you join the two branches. Attach. Okay. After you join. Betul. Sambung. Betul. After the two branches, after you join the two branches, you must cover the area. Okay, betul. You must kering apa kering? You must cover. Kering apa kering? To dry, to keep it dry. To keep it dry. Hello. To keep it dry. Dry tu kering lah. Supaya ianya kering. To keep it dry. Betul. Betul. Okay. You must cover the joint area to keep it dry. Okay. Do you cover the area with sellotape? To keep it dry. Do you cover the area with sellotape? Hilang pula dia. Aduh. Cabaran betul lah kita buat apa. Melaka pun tak ada coverage. Cabaran betul kita buat dia, terganggu sikit tapi ayatnya Keluangman. Hello Keluangman. Hello putus pula. Hello. Do cover the joint with cellophane tape? I can hear. Do you I cover can't hear.
joined with sellotape? No sellotape, but the ice cream cover. Ice cream Malaysia cover. What ice cream cover? Ayolah, ice cream Malaysia cover. Plastik. Plastik cover. Plastic. I use that. Not the sellotape. Oh, not sellotape. Yes. Where's the screen? Show us. Because the sellotape. What? Show us the screen, the photo. Share screen. Wait. Tunjuklah. Kejap. Very good. Okay. Kau suara ni macam Optimus. Okay. Tadi tu yang must put discover. Where is Hello? Hello? Yeah, I'm here. Where's the cover? Hello? Like this, the cover. Hello, Kongman, are you there? Yeah, I'm back. Okay, tak apa. So after that, you put the cover. After you put the plastic cover, then? Wait, After you put the ice cream cover, continue. Tak payah share screen. Okay, share screen, okay. Okay. After you put the cover, you must put the cover along 3 Okay. Tak boleh nak kat share screen, tak boleh lah. Line slow. Okay, tak apa. Okay. After you put the cover, the cover must be there about 3 or 4 days. 3 or 4 days. Okay. Yes. And then you can see the different before and after the jointing. Okay. Okay. If you can see the jointing dry, possible to plant grow. If possible to the plant grow lah. If the cover, the jointing cover is dry. Okay. If the joint is dry. Cakaplah, if the joint is dry. Okay. If the jointing is dry. Then your grafting has failed. Your lifting is failed. Fail, gagal. Okay. Okay. If your grafting is successful. Okay. If your grafting is successful, you can see the jointing. New leaves. You see new leaves. Awak akan. You can see the new leaf at the area. At the jointing area. New leaf. Okay. I want to share the picture of the result. The result, but when I share the. Okay, sure. When I share my line, it's very slow lah. Just show us the photo. Wait I show, but photo successful project. Wait.
Ini gambar projek yang berjaya. This is the picture. Okay, thank you. If you can see one tree with many colors. Yeah, or one tree with different colors. You can see one tree with different colors. Okay, you can see many colors. With many colors. Okay, thank you very much. Okay. You can see three color in the chat. Yeah. Okay, can you? Okay. Can you stop your screen share? Okay, I have a question, Klangman. Ada soalan? Yes. Okay. Okay. Okay, can you graft mango tree to bougainvillea tree? No. You can't. Why cannot? Because that the different tree. Oh, different tree cannot. Must be same tree. Yes, must same tree to give the plant. What about cempedak tree and nangka tree? Cempedak tree that different technology. Different technology. Yes, that's not about the graph. That's not grafting. Yeah, that's not grafting. Oh, that one what? Dia apa? Daripada asal cantuman daripada asal apa nama dia? Mana kau tahu cantuman berasal? Itulah saya pun tak tahu. Aku ni bukannya pakar pokok. Itulah jangan tanya boleh-boleh. Aku ni bukannya pakar pokok, sebab tu aku tanya. Saya pun tak tahu. Google internet. Tapi kan ada nangka kahwin dengan cempedak. Itulah saya tak sampai taraf tu lagi. Kau tak sampai taraf tu lagi. Can ask the Mr. Suhairi. Can ask Yes. Saya ni pakar durian kahwin dengan tembaga. Itu durian dengan durian juga kan? Tak tahu. Itu durian dengan durian. Dia buat ke apa tu tok tu? Ada. Saya rasa dia ada buat saya pernah nampak. Tapi tak pasti jadi ke tidak. Okay. Interesting ya. I hope you will be successful and show us the result ya. Jadi tunjuk berjaya tu tunjukkan kita. Kita tengok. InsyaAllah. Ya, bukan gambar internet ya. Internet. Janganlah betul gambar internet buat apa? Gambar yang betul ya. Line slow Apa dia? Line slow. Line slow ya, okey. Jadi tahniah anda semua dah mencuba, nanti kita boleh mencuba lagi. Jadi kalau kita boleh membentang dengan yakin menggunakan bahasa Inggeris, ni lagi saham kita ni lagi up lah, potensi kita pun lagi up lagi kan. Ya, jadi ini sebab kita bagi peluang kepada para peserta, technician ambassador semua untuk berlatih dan menimba pengalaman untuk berkongsi ilmu menggunakan bahasa Inggeris. Pun belajar untuk kita mengajar sesuatu ya. Okey, seterusnya yang adalah ada masa 45 minit lagi hingga jam 5.
Begini, ingat tak pada sesi pertama saya ada memberitahu yang kita akan buat projek, masing-masing akan buat projek yang menyediakan satu cadangan tentang satu projek yang nak dilaksanakan, dan cadangan ini akan dipersembahkan, dibentangkan kepada pengurusan atasan ya selepas PKP nanti ataupun selepas program nanti, insya-Allah ya. Jadi saya ingin membantu anda untuk menyediakan cadangan ini. Yeah, I would like to help you. Yeah, so let me help you to prepare this proposal. Alright. Kerana salah satu daripada kemahiran pada peringkat eksekutif dan pengurus adalah kemahiran menyediakan kertas cadangan. Jadi saya nak mengajar anda sebagai persediaan anda ke tahap yang lagi tinggi. Okey. Okey, jadi saya ingin anda untuk mengambil masa 5 minit. 5 minit masa sekarang 4 suku hingga 4.20. Mengambil masa selama 5 minit untuk memikirkan berkaitan satu masalah kerja. Ya, memikirkan tentang satu masalah berkaitan dengan kerja dan juga tempat kerja anda. Jadi bila ada masalah, barulah kita menyediakan satu kertas cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi setiap kertas cadangan perlu bermula dengan satu masalah yang dikenal pasti. Contohnya, lewat memproses invoice. Itu satu contoh. Okey, ataupun satu masalah. Main switchboard selalu trip. Itu pun satu masalah juga. Ataupun bekalan air tergendala. Itu pun masalah juga. Banjir pun masalah juga, kan? Kebakaran pun masalah juga. Ataupun internet down pun masalah juga. Ya. Orang menempah dewan tetapi tidak menggunakan dewan. Itu pun satu masalah juga, kan? Ya. Jadi kenal pasti satu masalah berkaitan dengan tugas dan kerja anda, dan kemudiannya beri satu cadangan. Tapi yang cadangan tu kemudian. Cadangan tu nanti sesi yang akan datang. Jadi sekarang ni nak mulakan dengan mengenal pasti satu masalah dahulu. So I want you to identify one problem that you are experiencing at your workplace. Kemudiannya kemudiannya ya barulah kita menyediakan satu cadangan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan kita buat cadangan baru nak fikir masalah. Kenal pasti masalah dan berikutan daripada itu kita memikirkan satu penyelesaian, mencadangkan satu penyelesaian kepada masalah itu. Okey, boleh tak? Boleh Safawi? Boleh. Boleh ya? Okey. Dato' Syam okey, faham tak saya cakap ni? Keluar main, faham tak apa saya cakap tadi? Keluar main? Hello, keluar main? Dato' Syam? Okey, tak apa. Kita teruskan ya. Jadi, kita rehat selama 5 minit. Okey, sehingga pukul 4.20. Jadi, sambil anda berehat, buat kopi dan sebagainya, saya mahu anda untuk memikirkan tentang satu masalah berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan tempat kerja, berkaitan dengan tenant, berkaitan dengan center yang anda sedang hadapi, yang memerlukan satu penyelesaian. Right? So I want you to think of a problem first. Kenal pasti. Identify the problem. Itu je 5 minit ni ya. Okey, jadi kita akan kembali bertemu jam 4.21.
Ya. Kita temu balik jam 4.21. Kita rehat siap. Sampai tu anda fikir. Nak gambar lagi tak gambar? Tengok dia punya warna tak sama tak dengan dia tu. Warna dia. Tak lupa. Ini.
Assalamualaikum, we are back. Kembali kita. Encik Safawi, Dato' Rosham, Mr. Ronaldo, and Mr. Kluang Man. Are you there? If you are there, say hi. UM kata kami akan keluarkan PO ikut dalam sistem e-procurement, cuma nanti bila pihak puan nak keluarkan invoice ikut harga PO dan keluarkan juga credit note. Oh, okey. Okey, baik. Faham begitu, okey baik aja. Maksudnya, Kita akan uji aku ni saya. ha? Hmm. Tak apa. Apa benci juga? Benci kan sayang?
Assalamualaikum. Encik Safawi, Encik Safawi. Anak Encik Safawi pun ada tadi ya. Okey, Encik Safawi. Encik Safawi dengar? Can you hear me? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? I cannot hear you. I cannot hear you. Tak dengar lah Encik Safawi. On microphone. Okay. Now I can hear you. Okay, good. Okay, jadi kawan-kawan kita pun belum kembali. They have not returned. Ronaldo, Datuk Rosham dan juga Kurang Men, tak apa. So what I like to do is, I like to ask you, saya nak bertanya. Apakah satu masalah yang telah dikenal pasti di tempat kerja anda? Yang dah lepas tu yang belum lepas? Yang belum lagi diselesaikan, bukan yang telah diselesaikan. Sebab kita nanti kita nak buat cadangan. Kalau perlu peruntukan, kita nak minta peruntukan untuk selesaikan masalah kan. Tadi masalah yang belum selesai lagi. Oh, okay. Masalah keadaan jalan yang belum berturap di pintu masuk. Keadaan jalan yang belum berturap. Belum diturap atau berlubang. Yang keadaan jalan yang berlubang. Yang berlubang di pintu masuk. Pintu masuk. Ya, pintu masuk lah. Jadi maksudnya cadangannya nanti untuk menurap jalan itu ya. Menurap jalan di kawasan TSC 3 dengan TSC 1 lah. Pintu masuk dekat guard house. Okey. Jadi yang ini memang bawah penyelenggaraan MTDC kan? Bukannya UPM ya? Betul. Okey, MTDC. Okey, baik. Itu jadi bagus ya. Jadi urutan daripada mengenal pasti masalah jalan ini, apabila kita nak menyediakan satu kertas cadangan, maka pertama nak minta mengambil gambar-gambar. Juga membuat lakaran kedudukan lubang-lubang ni lah. Rasanya saya dah buat lakaran tu. Ada. Jadi maksudnya gambar dan juga lakaran. Kita juga perlu memungut suara maklum balas daripada tenant kita. Sama ada mereka terganggu ataupun tidak dengan keadaan lubang-lubang di hadapan pintu masuk tu. Kan? Jadi kalau kita nak boleh minta diorang menulis sikitlah kan. Kita rosak ke ataupun komplain form ke ataupun kita pun boleh menyenaraikan aduan-aduan yang kita dah terima berkaitan dengan masalah lubang di pintu masuk TIC UPM ya. Okey. Jadi yang itu menjadi permulaan ataupun introduction kepada proposal kita ya, cadangan kita ya. Jadi pengenalan kepada cadangan kita adalah masalah yang dikenal pasti dan masalah yang
apa tu masalah hasil daripada macam mana kata masalah yang timbul hasil daripada masalah itu. Daripada keadaan tersebut masalah yang timbul daripada keadaan tersebut. Jadi bila kalau kita tak ada menyebut masalah yang timbul daripada keadaan itu, kita cakap keadaan apa tu berlubang di hadapan pintu masuk. Jadi management mungkin fikir itu masalah kecil. Itu tak ketara, small matter, tak payah buat. Nampak? Tapi kita nak meyakinkan mereka perlu buat. Kan? Jadi nak meyakinkan mereka perlu buat, maka kita perlulah untuk menyenaraikan aduan-aduan yang dah diterima. Kita juga perlu merekod tenant-tenant kita yang rasa tak puas hati. Kalau ada tenant kata kalau macam ni lah, kalau tenant kata ini kalau keadaan di depan pagar apa berlubang sampai setahun berlubang tak dibaiki, maka dalam bangunan pastilah lagi teruk kan. Kat luar tu pun pintu masuk tak boleh jaga, dalam bangunan mestilah lagi teruk kan. Bumbung lah, apalah, toilet lah, apa semua. Jadi itu gambarannya. Kalau ada tenant cakap macam tu, bagus. Ataupun kalau ada prospek datang, tengok tak jadilah nak sewa sini, itu pun lagi bagus. Itu pun satu sokongan yang kuat juga kepada masalah kita ni. Ya, jadi kalau ada tenant kata tak ada prospek kata tak nak sewa lah kat sini, kan jalan masuk pun teruk ni, jadi itu pun jadi satu masalah yang kita boleh keutarakan ya. Okey. Jadi langkah seterusnya adalah untuk Safawi mengumpul maklumat-maklumat yang saya sebut tadi dan untuk menulis 1 ke 3 perenggan berkaitan dengan masalah yang timbul. Sekali dengan gambar-gambar, gambar rajah dan juga maklum balas daripada tenant kita ya. Okey. Jadi yang ini boleh tulis dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sediakan je. Nanti minggu depan kita boleh tengok balik. Kalau dah siap sebelum kita berjumpa, nak hantar pada saya guna WhatsApp group tu pun boleh juga. Ya. Jadi ini langkah pertama. Nanti kita akan sambung lagi langkah seterusnya ya. Langkah seterusnya setelah kenal pasti dan menghuraikan masalah, langkah keduanya pula adalah untuk kita memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi cadangannya apa? Ada beberapa lah cadangannya untuk turap lubang. Cadangan kedua, kita tukar pintu masuk. Tak nak pakai pintu masuk ni, kita pakai pintu masuk. Kita buka pintu masuk yang baru. Pun boleh juga tak? Kan? Ya, jadi apakah cadangannya? Adakah nak turap ataupun nak buka? Kalau kita dah turap beberapa kali, tapi masih ada masalah, mungkin sebab tanah dia lembut dan sebagainya, mungkin lebih baik untuk kita tukar pintu. Jangan kita tutup pintu yang itu, kita buka pintu yang lain. Laluan yang lain ya. Mungkin juga kan. Jadi bergantung kepada kajian Safawi yang manakah satu penyelesaian yang lebih baik bagi cadangan. Lepas tu lagi kita juga kena mendapatkan harga kos. Kalau kita misalnya kita kata kita nak buat turapan, apakah kosnya? Kalau kita nak tukar pintu, nak buka pintu lain, apakah kosnya, apakah kerja-kerjanya lagi? Adakah kita perlu memohon, minta bagi tahu UPM, adakah UPM akan setuju dan sebagainya kan? Itu pun kita boleh bentangkan juga. Ya. Jadi ini menjadi tugasan yang kemudian. Tugasan yang awal ni mudah aja kenal pasti dan bagi pengenalan kepada masalah tu ya. Don't worry, I will guide you. Saya akan bantu supaya ianya menjadi satu cadangan yang ampuh dan juga yang lengkap. Boleh Okey. Kawan-kawan kita lain mana ni? Si Datuk Rosham. Okey. Bagaimana dengan Ronaldo? Ronaldo bini dah okey? Dan seterusnya lagi. Setelah tu siapa ni? Keluang Man. Keluang Man, are you there?
Keluarman, are you there? Oh, Keluarman sedang menunggu. Okay. Okay, Keluarman baru join kita ya. Okay, Keluarman. Boleh dengar tak? Kita off video kita dulu. Supaya mudah. Kita save bandwidth ya. Keluarman. Boleh dengar tak Keluarman? Hello Keluarman, boleh dengar tak? Keluarman? Ya, dengar. Okey, Keluarman. Ya. Okey, jadi tadi kita rehat sebentar dan sambil rehat tu saya minta fikirkan satu masalah di tempat kerja ataupun berkaitan dengan kerja. Dah fikir belum? Saya rasa saya better tak tengok orang lain dulu kot. Tengok orang lain. Dah identify problem dia adalah jalan berlubang di pintu masuk. Apa dia? Jalan berlubang di pintu masuk. Siapa tu? Safawi. Safawi. Okey. Jadi dia nak minta peruntukan RM1.5 juta ni nak buat turapan. Tak cukup tu. Itu anda Datuk Rosyam punya projek tu saya rasa. Rosyam. Tak lalu susah ni. Tanya kan? Itu Datuk Rosyam punya projek tu. Datuk Rosyam nak lalu susah ni. Kereta dia tak boleh lalu ni. Ataupun kita nak minta peruntukan 3 juta sebab kita nak alihkan pintu pagar tu buka entrance yang baru. Mungkin juga, kita tak tahulah. Jadi Keluarman, fikirlah satu masalah. Think of a problem. Ada. Apa dia? Jangan fikirkan problem yang dah selesai. Belum selesai lagi. Sebab kita nak minta cadangan kita ni nak mohon peruntukan ataupun nak mohon belian. Mohon peruntukan. Mohon peruntukan. Apa dia? Saya macam biasalah, saya nak buat signage besar tu. Signage besar. Okay. Jadi sebenarnya itu you nak buat signage. Signage tu menyelesaikan masalah apa? Menyelesaikan masalah orang nampak kawasan kita. Sebab sekarang signage besar tu tak nampak sangat tau. Kita punya center kat UPM ada 3. Okey, satu kadang orang masuk tak nampak tau signage tu. Tesis 3 kat mana, tesis 1 kat mana. Okey, jadi jadi masalah orang tak nampak signage MTDC kan? Betul. Jadi bila tak nampak signage ni, orang sesat. Ya. Okey, jadi dah kenal pasti, bagus. Langkah yang kedua adalah untuk kita menghuraikan masalah itu. Jadi kena ambil gambar signage. Contohnya daripada U-turn ke, daripada roundabout kat UPM tu ke, kan? Betul. Nampak signage. Betul. Kan? Jadi kena ambil daripada beberapa sudut yang penting. Sepatutnya nampak signage tapi tak nampak signage. Ambil gambar. Lepas tu kedua, kalau boleh kita menemuduga tenant ataupun pelawat kita yang merungut dan mencatat rungutan mereka, komplain mereka tak nampak signage. Betul. Jadi kita kena kumpulkan rungutan ini, aduan ini. Kita juga kena ambil gambar dan juga menunjukkan lakaran kedudukan signage masa kini. Okey, boleh. Jadi yang ini yang kena buat sebelum kita berjumpa sekali lagi Okey. Jadi bila kita dah siap yang ini, barulah kita boleh meyakinkan pengurusan bahawa kita berhadapan dengan satu masalah besar. Kalau tidak, mereka akan beranggapan masalah signage ni adalah satu masalah yang remeh. Jadi bila remeh dia kata tak ada peruntukan lah,
tak perlu buat lah dan sebagainya, betul tak? Jadi kalau kita nak memujuk mereka, kita perlu menjelaskan kepada mereka dan dengan memberi keterangan dan contoh-contoh bahawa masalah ini adalah satu masalah yang ketara. Ini saya nak ajar Okey, jadi minta Keluang Men dan juga Safawi untuk yang pertama dah kenal pasti itu untuk menerangkan, menghuraikan masalah yang sedang dihadapi akibat apa tu keadaan yang disebut tadi itulah jadi you need to explain what the problem is menghuraikan masalahnya. Jadi saya kata kumpulkanlah gambar-gambar, lakaran, rumusan, aduan dan sebagainya. Itu langkah kita nak buat setakat ini. Kemudiannya barulah kita akan sambung dengan membuat cadangan. Jadi apakah cadangan-cadangannya? Contohnya bagi Cik Safawi ada 2 cadangan tadi. Satu, kita turap balik. Nombor 2, kita kalau asyik turap lubang, mungkin ada baiknya kita cadangkan untuk kita pindahkan pintu itu. Kita guna laluan yang baru. Bagi Keluang Men pula, jadi yang pertamanya mungkin masalahnya mungkin kita nak menukar papan tanda kepada papan tanda yang lebih besar pada lokasi sama, ataupun kita memindahkan papan tanda yang ada ke lokasi yang baru. Itu bergantunglah kepada apa yang nak cadangkan. Okey, Keluang Men? Boleh. Tapi cadangan tu kemudian. Setakat beban, jangan fikir, jangan kusut pula berfikir apa nak tulis apa. Sediakan yang itu pendahluan je dulu. Pendahluan adalah huraian masalah itu je dulu Okey. Jadi ada apa-apa soalan ke Keluang Men dengan Safawi? Nanti ada apa-apa kita PM tepi. Ada apa-apa kita PM dia. Okey, kita rancakkan WhatsApp group kita sekali lagi. Kita nak membangkitkan budaya berkomunikasi pertama. Lepas tu kedua, kita nak membangkitkan budaya buat kerja secara berdikari. Sambil-sambil tu kita buatlah benda-benda lain juga kita mantapkan juga cara kita membentang, cara kita membuat kertas cadangan dan sebagainya. Okey, jadi cukup dah sampai sini. Masa pun dah 4.50. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Saya pun nak on balik saya punya video ni. Dah ada balik Keluang Men. Enggak tak ada tadi. Okey. Jadi seperti biasa kita ambil gambar. Mana gambar kita? Okey, kita ambil gambar kita Okey, saya print screen ni. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Safawi lagi. Yang tak gerak-gerak tu adalah Keluang Men. Keluang Men langsung tak bergerak. Ganas tu. Okey, jadi hingga kita bertemu, maka saya mendoakan anda semua dilindungi oleh Tuhan. Selamat sentiasa. Dan esok kita akan menyambut hari keputeraan junjungan besar kita. Rasulullah, Nabi Muhammad. Maka ingatlah esok kita bolehlah kita nyanyi kita selawat. Kita selawat nyanyi pula. Okey, kita selawat kan. Okey, Safawi boleh lead kita selawat pendek. Boleh lead kita selawat pendek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita bertemu lagi. Okey. Kita buat satu round lagi lah. Sonok pula Okey, 1
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang umur, murah rezeki. Kita akan bertemu lagi. Bye. Amin. Bye.